والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, kita muka surat 17, dan setengah daripada perkara yang maklum itu ialah syirik itu dua bahagi. Pertamanya syirik akbar, iaitu syirik yang besar yang meruntuhkan agama. Keduanya dipanggil syirik asghar, yang kecil, yang keruntuhkan pahala. Maka pada masalah buat maulid. Hadirin syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia masih memberikan kelangsungan hayat hingga ke saat ni. Alhamdulillah, limpah kurnia dia dapat kita Islam. Alhamdulillah, limpah kurnia dia dijadikan kita ada kebolehan taat, tinggalkan maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia dia beri kita kehalubaan, keinginan untuk nak belajar, nak memahami perjalanan Islam, nak memahami perjalanan agama ni. Alhamdulillah, limpah kurnia Allah Ta'ala dibukakan hati sanubari kita, dibukakan fikiran kita untuk terus mencari keridaan dia, mengenal dia, mentauhidkan dia, zikirkan dia, menjauhkan daripada larangan-larangan dia, sentiasa nak membuat taat sedaya mungkin mengikut suruhan dia, mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan dapat kita insya-Allah malam ni kita tukar tempat sikit, sepatutnya di lain. Kita merancang, Allah menentu, patutnya pagi esok nak sambung ni, kita dapat peluang untuk baca awal malam ni insya-Allah. Sambungan kita daripada kitab Irsyadul Jawiyin ni, asal bicara kita bicara tentang berkat. Begitu juga mengenai Allah fahaman daripada puak-puak yang tak betul fahaman dia dengan agama ni, khasnya diceritakan sendiri oleh abang pada Muhammad Ibn Wahab, itulah Sulaiman Ibn Abdul Wahab. Bahasa mudah kita faham tu, abang bagi orang yang memulakan fahaman Wahabi tu, kan? Dia mendakwa bahawasanya ada syirik, apa disebut lepas, mentafsirkan asyraka billah, artinya berdakwa. Kata dia, berdakwa ia sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala itu syirik, yakni kongsi, seperti perkataan musyrikin berhala ialah kongsi-kongsi kami.
Yang tu yang kita lepas bicara lah. Jadi nak sebut masalah, ada pahaman yang mengatakan dengan ambil berkat ni ada syirik. Yang ni ada dakwa mengatakan bahawasanya dengan kita buat maulid apa sebab ni ada syirik. Lebih kurang gitu apa antara yang disebut. Yang ni lah kita nak sambung bicara daripada kitab ni. Dia kata sebahagian daripada perkara yang maklum itu, sedia maklum pada kita. Kalau kita biasa belajar, biasa mengaji dalam bab-bab akidah ni, kata dia syirik itu ada dua bahagi. Pertamanya dipanggil syirik akbar. Masyhur kita kadang satu lagi istilah disebut syirik jali. Syirik jali, iaitu kata dia syirik besar, syirik yang terang-terang jelas. Syirik ni yang kata dia syirik ini meruntuhkan agama. Masuk meruntuh agama ni keluar daripada ajaran Islam. Tak boleh hukum Islam dah dengan buat syirik ni, sembah tokoh, sembah berhala. Syirik dalam bab ni memang runtuh agama. Wajib syahadah lain untuk mengesahkan balik Islam dia. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita, na'udzubillah min zalik, pelihara kita daripada berlaku syirik ni. Alhamdulillah, limbah kurnia Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala dah pelihara pun kat kita daripada syirik ni. Yang keduanya dipanggil syirik asghar, syirik kecil. Dipanggil juga syirik khafi. Yang kata dia syirik khafi ni dia keruntuhkan, ni cara bahasa dia malah, meruntuhkan pahala. Sedekah ada riak, syirik tu pasal tak lillahi ta'ala, dia ada syirikkan maksud pemberian sedekah lain daripada Allah Ta'ala. Syirik namanya itu. Tapi yang tu taklah sampai keluar daripada ajaran Islam, taklah sampai jadi murtad, na'udzubillah min zalik. Tapi pahala tak ada, pahala tak ada. Jadi syirik macam ni pun bahaya juga. Cuma dia tak meruntuhkan agama, dia hanya merosakkan pahala. Kalau nak guna runtuh pun dia runtuhkan pahala. Siap. Sekali lalu gitulah apa dia sebut syirik ni, kita biasa dengar. Baik, dia sebut takat tu je. Kemudian dia nak balik pada bicara dia. Kata dia, maka pada masalah buat maulid, yang tu pun saya tak cerita panjang. Kalau ikut pembahasan khas syirik tu, dia memang ada pembahasan teliti, pembahagian ulama, ada yang bagi 4 syirik. Panjang lah tu, ada bab dia, kita bicara banyak umur insyaAllah. Sebab kita bicara dalam bab ni, dia nak tunjukkan, kata ada pahaman yang memahamkan benda yang tak syirik, dia kata syirik. Dia nak bicara asal situlah. Maka kata dia, pada masalah buat maulid dan juga bertawassul dan juga mengambil berkat, ini yang kita terdekat bicara. Buat maulid Rasul, sambut hari kelahiran Nabi SAW. Begitu juga bertawassul. Begitu juga antara tawassul ni kita bicara lepas, panggil ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah, ya ayuhan Nabi, apa seumpama itu. Dan juga kata dia mengambil berkat. Kita dah bicara dah sekali lalu, ketiga-tiga perkara ni seperti yang terdahulu sebutnya itu tidaklah dikatakan syirik di sisi ahli ilmu. Tak panggil syirik bab ni, bukan syirik pun. Bahkan dia termasuk dalam benda yang masyru', benda yang disyariatkan. Kaedah syirik ni menduakan Allah Ta'ala. Kalau atas istilah ulama kita sebut syirik ni apa? Dia isbatul ma'budain, isbatkan dua ma'bud. Kalau bab sedekah tu atas nama syirik, pasal apa? Pasal mengqasadkan ada matlamat beri sedekah. Contoh sebut masalah riak tadilah, dia beri sedekah bukan dah maksud cari redha Allah, tapi nak dapat pujian makhluk, nak dipandang oleh makhluk, nak dipuji oleh makhluk. Syirik dah lah tu. Itulah baru syirik. Kalau nak merasakan mulianya, mengitikadkan mulianya Rasulullah dengan meraihkan hari kelahiran dia, itu bukan syirik. Itu ta'zimkan Nabi SAW istilahnya.
Begitu juga bertawasul. Tawasul kita bicara dah, sama ada dengan hak hidup dengan mati. Tawasul kita lapar makan nasi, istilahnya tawasul juga tu, atas perjalanan sabab. Bahkan dituntutkan kita ada tawasul, wa batagu ilaihil wasilah. Apatah lagi yang memang dibenarkan dalam syarak, hatta daripada orang hidup ataupun orang mati. Yang orang mati pun pada kita sangka dia mati, padahal di sisi Allah Ta'ala dia hidup. Bahkan hidup mereka lebih mutlak, lebih hidup daripada hidup kita kat dunia ni. Itu antara yang kita bicara dulu. Jadi kata dia, taklah dikatakan dengan mengambil berkat, baca Yasin, tawajuh, baca Fatihah dekat air bahasa dia mahu sebut tu air jampi, takkan syirik pula. Kan baca bismillah, baca Fatihah, minum air jadi syirik kan? Ni dia kata kalau ikut dikata apa, tak dikatakan mengikut ahli ilmi, perbuatannya tu dipanggil syirik, tak ada langsung kan? Melainkan dipermasukkan perkara palsu. Maka jika dengan iktibar ini, jadi kalau nak jadi syirik ni, ada benda-benda yang palsu kat situ. Mungkin dia sebut belakang ni. Maka boleh jadi syirik jika pada makan, minum dan ubat-ubat dan lainnya juga. Langkah nak. Betul lah. Maka dengan iktibar ni, ataupun dengan pandangan, dengan dia kata sambut Maulid Rasul, tawasul, ambil berkat ni, dia takkan jadi syirik dengan semata-mata buat perbuatan tu, melainkan ada benda palsu, ada i'tiqad salah kat situ. Yang tu baru boleh jadi syirik. Semata-mata buat tak jadi syirik. Yang dia kata kalau yang tu boleh jadi syirik, maka boleh jadi syirik juga jika pada makan, minum dan ubat-ubat dan lainnya juga. Makan, minum, makan ubat pun boleh jadi syirik. Dengan semata-mata makan, minum, makan ubat syirik ke? Tak. Tapi kalau ada i'tiqad palsu situ, dobit dari situ lah. Ada i'tiqad salah situ. Ada i'tiqad yang tarif syirik sebut sekali lalu tadi, isbatul ma'budain. Maksudnya isbatu ilahain. Tak mana ilah tu? Tandar nafi'. Nisbahkan kepada makhluk, seolah-olah hakiki makhluk. Beri dar nafi'. Makanan boleh mengenyangkan, ubat boleh menyembuhkan, air boleh menghilang dahaga. Yang zat ubat, zat air, zat makanan boleh menyembuh, menghilangkan dahaga, boleh menghilangkan lapar. Kalau nisbah kita bicara lepas, zat air tu bagi terang hati. Kalau kita panggil ya Rasulullah, Rasulullah tu sendiri, zat Rasulullah tolong. Kalau nisbah kita bicara Maulid Rasul, Islam menyembah Rasul lah, yang tu jadi palsu tu. Menyembah Rasulullah memang salah lah. Kita sebut Maulid Rasul bukan sembah Rasulullah. Bukan macam mana orang Kristian sambut Nabi Isa, kelahiran Nabi Isa, sambut Christmas, yang sampai mengiktikadkan Nabi Isa anak Allah. Siapa yang sambut Maulid duk iktikad Nabi Muhammad ni anak Allah? Siapa ada? Tu dia kata kalau ikut nisbah boleh jadi syirik, iktibar tentu. Makan, minum, makan ubat boleh jadi syirik. Baik. Sehingga pada pernaikan pun, kalau kita naik pernaikan ni kenderaan lah, naik pernaikan pun seperti diiktikadkan pernaikan itu ialah yang menyampaikan kita kepada tempat bagian-bagian dengan jalan hakiki. Kita naik kereta, duk iktikad kereta ni lah sampai ke aku. Zat kereta ni yang sampai ke aku. Memang syirik dah lah. Satu, kita diajar prinsip akidah, doa tu suku, tapi akidahnya apa? Kalau kita boleh sampai pada satu-satu tempat naik kenderaan, kaedah dia ajar nisbah doa, kita disuruh baca subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah Taala daripada sifat kekurangan, takkan makhluk boleh sampaikan aku.
ya, Allah lah yang beri kemudahan kita untuk mengendarai kenderaan ni, boleh bawa kenderaan ni, boleh mengendali kenderaan ni yang boleh sampai pada destinasinya. Allah yang sampaikan kita. Tu akidah. Jadi kalau kata duk i'tiqad, memang kereta itulah yang menyampaikan kita di tempat tu dengan hakiki zat kenderaan tu. Tentu pun jadi syirik. Yang tu yang saya ada sebut lepas, yang tu yang wajib atas kita, fardu ain atas kita mengaji bab akidah dulu sebelum nak bicara bab apa-apa. Macam mana pun awal-awal nak mengiktikadkan siapa-siapa yang makan nasi, makan ubat, duk minum air tu jadi syirik, tak betul. Macam mana tak betul dia duk iktikad? Panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, duk baca Yasin, minum air tawajuh, air Yasin misalnya, air doa, air jampi, duk bertawasul dengan Nabi, dengan para awliya, pergi ziarah kubur, sambut Maulid Rasul. Takkan semata-mata perbuatan tu boleh jadi syirik. Situlah isu dia sama. Kalau ada intikad yang salah, tu kalau nak kira salah, makan minum boleh jadi syirik. Pakai baju syirik. Pergi jumpa doktor jadi syirik. Siapa? Tak ada doktor ni, tak tahulah aku. Syirik dah. Tu kalau ada intikad zat doktor itulah yang menyembuh ni lah. Zat doktor tu sendiri, dia tu sendiri seolah batang tubuh dia, zat dia tu buat sesuatu kat kita. Dia laluan. Jadi letakkan makhluk di atas jalan sabab, dan sabab tu dibenarkan dengan syarak untuk kita buat sabab tu. Jadi memang yang tu atas perjalanan ni, itulah perjalanan agama. Kita buat sabab yang dibenarkan syarak, dalam masa yang sama akidah kita langsung tak pernah berubah. Duk memang sedia duk pegang intikad Allah nak bagi mudarat dan manfaat. Baik. Maka pada masalah cepat kata syirik, bagi muslimin ni yang sambut maulid kata syirik, duk selawat atas Nabi banyak-banyak dia kata syirik, membesarkan Nabi Muhammad lebih pada Allah Ta'ala. Merepek apa ni? Seboleh-bolehnya anak-anak cermatlah sikit. Nasihat dia, cermat-cermatlah sikit, jangan duk gaduh syirik-syirik kau orang. Pada menjagakan diri anak-anak sendiri, khasnya nak jaga diri sendirilah. Tak mana duk kata orang duk buat syirik, benda tak syirik salah. Begitu juga sebaliknya, benda yang syirik kata tak syirik pun salah juga. Hindu sembah tokoh duk ya ye, kita kata tak syirik lah tu. Yang tu pun salah satu agama yang bawa ke syurga. Kepala otakmu lah tu, ambuh kepala otak dah. Ni nak bising lah ni kan. Kalau nak pergi masjid apa, SOP ni tak boleh crowd, tak boleh. Pergi kat Taipusa bawah, weh ya ye duk usung dia punya apa tokong tu, boleh pula kan. Duk bising tu sikitlah. Kedah kita dah salah. Jadi tujuan nak berjaga tu ialah supaya jaga diri anak-anak sendiri. Dia tuju anak-anak ni, anak-anak Pak Wahab ni lah yang jenis duk syirik-syirik ke orang sambut Maulid Rasul ni. Selawat syifa syirik, selawat tafrijiyah syirik. Apa benda tu? Faham tak tahu dia orang syirik tak syirik. Dan jaga dan memelihara gatik akan ibu bapa bagi anak-anak. Jaga-jaga juga kata mak bapak kita dulu kata dia, sehingga tok nenek yang muslimin sekaliannya, tok nenek kita dulu pun duk sambut maulid, pun ada yang duk tawasul, pun duk baca Yasin, duk minum air Yasin, duk minum air baca air jampi. Takkan hak tu jadi syirik? Maksudnya duk syirik ni bukan saja syirik orang duk depan ni duk buat Maulid Rasul, duk baca Yasin, duk minum air jampi, Fatihah, baca bismillah, ayat kursi apa tu. Kalau kata hak tu syirik, habis pak mak kita, tok nenek moyang kita syirik habis hak dulu-dulu tu. Maka janganlah anak-anak kata dia menyucikan diri anak-anak jua dengan membuat pandai dan alim. Jangan duk tazkiyah diri, duk rasa diri ni pandai, alim, bijak.
Lebih pada ulama-ulama kita yang mengatakan benda tak syirik ni, kita pi syirikkan habis semua orang, habis dengan mak, pak, tok, nenek, moyang kita, habis semua kita buat syirik. Habis dengan ulama-ulama tutup guru dulu yang memang sambut maulid, yang duk bertawasul, yang duk baca yasin, baca bismillah, duk berjampi air apa semuanya, hak tu dikatakan syirik. Jangan duk dakwa kata pandai dan alim lah. Baik. Kalau gitu janganlah anak-anak mengatakan syirik bagi yang jampi dengan umpama ayat Quran dengan ayat Quran. Siapa duk berjampi dengan ayat Quran? Pasal ayat Quran ni istilahnya dia bawa berkat. Macam mana dia syifa'u lima fis sudur. Dia boleh menyembuh apa yang ada dalam hati. Macam mana ada isyarat madu pun syifa, Allahumma salli alaihi wasallam. Quran pun syifa, baca dia pun boleh jadi syifa. Dengan baca Quran ni syaitan boleh terpelihara diri pada syaitan daripada iblis. Baca tu kerana Allah Taala, tu zahir dia memang benda yang dibenarkan syarak. Takkan baca semata-mata baca Quran, baca ayat kursi, berjampi dengan baca Quran, baca selawat atas Nabi, yang tu boleh jadi syirik. Lagi, dan anak-anak sendiri bila sakit maka selalu pujuk ubat atau makanannya. Bukan pujuk tak, cara. Maka selalu nak baca tu bahasa dia, maka selalu pucuk ubat. Pucuk jadi pelik bunyi ni, nak kata apa tu, cari ubat lah tu, faham tu kan. Demam, orang yang biasa makan Panadol syirik kan. Kalau baca Quran pun syirik, makan Panadol bapak syirik. Itu betul. Baca Quran pun syirik, makan Panadol lagilah tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala langsung. Kalau baca bismillah, baca Fatihah, baca ayat kursi, duduk berjampi tu, yang tu kalau dah kata syirik. Kalau makan Panadol ni syirik 2 kali. Bapak syirik tu, bahasa muda bapak syirik. Kalau pi bomoh siam, itu tok wan syirik. Apa benda tu? Syirik 3-4 kali tu. Kata dia bila duk sakit, kata dia duk pergi cari ubat, turut masuk rasa dia, atau pergi makannya ubat. Macam-macam ubat lah, ubat darah tinggi, kecil manis. Cuma yang tak ada ubat lagi COVID tu tak ada ubat lagi. Ubat yang dia buat, ubat tak ada lagi lah, bunyi mesin bukan ubat tu. Yang dah sakit-sakit dah sembuh beribu-ribu, ratus-ratus ribu tu, memang tak ada ubat pun. Itu bukan mudarat apa COVID ni. Digembar-gembur kan, kata mudarat je. Kalau duk perhati tu macam tu lah, cuba semak sikit. Saya dulu pun tak berani nak sebut kat macam tu kan, pasal tengok macam tu. Dengan demam tu banding dengan COVID ni, baik demam tu teruk ni. COVID ni hampir ramai yang tak ada simptom. Dia positif tapi tak ada simptom. Apa masalah? Tak ada apa lah. Dah tak ada simptom. Orang sakit kaki pun ada simptom, orang sakit gigi ada simptom. COVID yang bahaya ni tak ada simptom, tak bahaya lah itu. Saja sebut itu ya. Itu pun kadang orang tak apa cerdik kan, nak ambil keputusan tu kan. Satu dunia kena lah, tapi macam tu semua pakai sembuh. Tak percaya tengok lah, kalau keliling kita ni ada kes. Ni pun punca tak pergi mengajar lah ni tempat yang sepatutnya mengajar pun, pasal ada orang kata dekat-dekat tu ada kes, ada 5 kes. Ambil nama 5 siap 5 orang tu, tengok 10 hari esok ada lah di rumah, sembuh sepenuhnya, jamin sembuh sepenuhnya. Tak jadi try ambil. Hak mana hak masuk-masuk tu, tambah pula dia duk share lah ni, duk tempat-tempat yang pusat rawatan tu. Bahasa ni memang pusat rawatan lah, pusat kuarantin kan. Pusat rawatan duk apa? Duk ye joget. Tak ada rupa orang sakit jadi majlis tari menari joget.
Itu pusat rawatan COVID. Oh tu kan? Kalau kluster tabligh dulu, oh dia mana nak joget-joget tu, bahkan kena kurung kuarantin tu, buat apa? Baca Quran, selawat, duk muzakarah, duk bincang, duk sebut kebesaran Allah Ta'ala. Seorang ni bercakap, hal lain duk dengar. Buat halakah-halakah ilmu situ kan, tadaruh Quran, baca Quran, selawat, duk istighfar. Orang duk pergi ziarah, orang ni duk berkenalan seorang ni, tanya apa khabar, tanya iman macam mana adab tidur, adab makan. Sambil duk kumpul tu. Sampai misi pun jatuh hati tengok majlis. Pasal apa? Hari-hari duk dengar Quran. Macam duk pasang Quran tu. Habis kluster tabligh ni, komplain macam main belakang ni dia joget. La ilaha illallah. Itu dia orang takut pula ada kluster masjid pula. Lah kalau kluster masjid ada pun esok dia jadi macam kluster tabligh tu. Pasal apa? Kumpul ramai-ramai tu pakat baca Yasin, pakat mengaji, pakat bagi tazkirah, pakat muzakarah. Tak apalah, baguslah kluster tabligh. Macam kluster tabligh dulu. Misi pun kata kalau ada kluster tabligh ni kan bagus. Siap tolong indah makanan, kerja-kerja hak main nama pegawai perubatan sepatutnya kena buat tu, yang mana dia orang boleh tolong, dia orang tolong angkat, dia orang tolong khidmat macam ni. Kita tak pernah tengok orang pesakit sampai macam ni. Itu kluster tabligh dulu. Lepas kalau lah ni lah dia kata takut fitnah agama pasal nanti kat masjid ni ada banyak orang kena covid orang cemuh agama. Tak ada cemuh lah, orang akan sayang dengan agama. Sebab walaupun kena sakit tak pernah merungut apa pun, sentiasa duduk dalam keadaan taat. Kalau saya kata tak ada masalah apa langsung. Pasti orang tanya saya lah, saya kata itu tak ada masalah apa langsung. Bukan fitnah dalam agama. Orang yang memfitnah agama sebenarnya tak ada fitnah apa pun situ. Yang fitnah Murugan ke apa dulu, yang dulu Siba Gangga, tak ada bising pun. Saja pergi cari buruk orang yang tak buruk kan. Tu lah. Dulu dia mah buruk sampai lubang cacing. Hak jual daging haram tu tak ada pula buruk sampai lubang cacing ni. Orang tak boleh tu kita geram tu nak dengar tu kan. Di mana mudaratnya? Kalau ikut mudarat lagi hak daging haram tu daripada Covid ni. Covid tengok bukan mudarat mana. Memang tengok tak mudarat. Yang mati pun mati sabit dia cas. Kata Covid je. Saja sikit kot tu. Nak cerita apa ni? Cerita ubat ni tu. Ada duk makan ubat, makan macam-macam makanan, nutrition lah, apalah apa lagi, apa suplemen lah. Maka apakah bezanya di antara perkara-perkara itu pada pihak memberi bekas ataupun tidaknya? Dari sudut kita duk buat sabab tu, duk makan ubat, duk minum air jampi dengan sebab berjampi. Yang salah tu memang duk i'tiqad air itu sendiri, zat air itu menyembuhkan, zat ubat itu menyembuhkan. Yang tu pergi ngaji Adapun semata-mata makan, minum air, minum ubat, berjampi, berselawat, bertawasul, itu bukan benda syirik. Benda yang memang dibenarkan syarak. Allah. Kalau dia kata air jampi itu syirik, jadi mufti syirik. Maksud apa? Nak dapat gaji? Duk i'tiqad dengan jadi mufti, gaji pendapatan mendapat banyak, jadi mufti syirik tau. Tak faham? Dia kata air jampi syirik tu, jadi mufti pun syirik. Jadi Perdana Menteri syirik. Macam apa? Oh lagi besar gaji, lagi syirik besar. Dia syirik akbarul kabair. Mufti bahasa-bahasa gitu. Baik, kemudian kalaulah anak-anak kata orang-orang tua itu jahil umpamanya. Orang tua dulu bodoh, tak reti. Kenapa? Tu yang duk jampi air lah, duk buat maulid lah, duk panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, duk tawassul lah, duk sambut maulid Nabi. Ni buat benda bodoh tadi, jahil ni orang tua dulu ni. Maka pasal apa anak-anak memakai jahil katik? Dia kata kalau orang tua dulu jahil, hampa pun jahil tak? Pasal apa makan ubat? Pasal apa makan nasi? Okay, pasal apa naik motor jalan kaki sudah? Naik motor boleh sampai, tu syirik. Buat LRT, buat kereta api,
monoril apa bala tu, syirik tu. Pasal apa? Pasal dia buat benda-benda yang satu Nabi tak buat. Lepas tu siapa jadi syirik tu? Pasal dia dah faham hak tu boleh menghasilkan sesuatu, syirik lah tu. Jadi kalau dia kata orang tua dulu jahil, jahil lagi. Yang dulu ada buat nama kerja agama juga. Ada selawat, ada tawasul, ada panggil Nabi Allah, Rasulullah, ada baca Quran. Ada juga kena dengan agama. Ni tak ada kena agama langsung. Bahkan dengan riba lagi, hutang lagi, payment macam ni lagi. Lepas tu songlap duit lagi, rasuah lagi. Berapa kali punya dosa tu? Syirik pun syirik. Syirik atas pahaman dia tu lah. Pasal apa? Duk pakai jahil gatik. Bahasa gatik ni duk pakai benda jahil juga pasal apa? Kerana ada hadis-hadis yang diriwayatkan, antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Yang ni masalah jampi ya. Masyhur hadis ni. Yang Abi Sa'id Al-Khudri, dia ni pernah jampi akan satu orang yang disengat akan dia oleh kala jengking sengat dengan baca Fatihah. Kata setengah riwayat baca 7 kali Fatihah tu, kata setengahnya 3 kali. Maka ditiup ia beserta sedikit-sedikit air liurnya. Maksudnya macam tu lah. Baca Fatihah ditiup dengan ada air liur sikit. Macam tu lah. Bukan macam tu. Rasulullah pun tak pernah ajar. Kalau kita belajar hadis, ada memang masyhur hadis Abu Sa'id Khudri ni. Waktu dia letak pasal asalnya dia orang ni lalu satu tempat, dia orang musafir balik singgah, minta bantuan makanan pasal bekalan makanan dia orang habis, tapi malangnya tempat kampung dia singgah tu tak disambut baik oleh tok batin dia. Pasal kita tok batin lah, tok batin orang Arab pada masa tu, tempat dia singgah tu, bahkan halau dia orang daripada tempat tu, ditakdirkan Allah Ta'ala ada anak tok batin tu, ketua pemimpin mereka tu kena sengat dengan kala. Tak ada dah ubat, hampir-hampir mati. Minta bantuan kepada para sahabat ni, antaranya yang berubat tu Abu Sa'id Al-Khudri ni lah, tak silapnya. Lepas tu buat apa? Dia pun kata boleh, kata dia terus mengaku boleh, aku boleh berubat dengan syarat kalau sembuh dia bagi aku kambing seekor. Siap minta kambing ni, syirik lah. Rasulullah tak pernah ajar berubat macam tu. Tu nak cerita tu masyhur hadis ni. Dia orang tak jumpa hadis ni kau kata ahli hadis sangat dia, tapi hadis macam ni pun dia tak saya jumpa. Ni kata dia orang tak amanah cerita apa benda yang memang ada sabit dalam hadis. Jadi ada sedikit-sedikit air liurnya mengiringi tiap-tiap kali itu, maka disembuhkan akan dia serta merta. Serta merta sembuh. Lepas tu serta mengambil Abu Sa'id Al-Khudri akan pengupah yang dijanjikan dia, iaitu 30 ekor kibas. Bukan seekor lah itu, ingin ngaji pun ingat itu, 30 ekor kibas dia minta. Kemudian maka membahagi ia akan kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabat dia yang dia musafir tu, maka dapatlah 1 ekor bagi tiap-tiap seorang. Maka akhir hal ini, bila semua pakat bahagi ini beda-beda, maklumat ini sampai ke pendengaran Nabi SAW, pengetahuan Nabi SAW, sampai kepada Rasulullah. Agak-agak Rasulullah kata apa? Musyrik Abu Sa'id Khudri, itu ke agak-agak Rasulullah kata. Masa duduk menyampi baca Fatihah sampai tubik air liur, tu ambil upah pula 30 ekor kibas weh. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam kata dia, qad asabtum, artinya sesungguhnya betul kamu buat tu. Sedangkan masa sahabat buat tu belum pernah Rasulullah ajar berjampi macam tu, tak pernah dengan baca Fatihah apa tu. Tu cerita apa tu? Berjampi, tabaruk lah istilah tu. Tabaruk dengan Quran, berubat dengan Quran, ruqyah dengan Quran.
Betul kamu buat tu? Baik, kata dia, lihatlah dalam hadis Bukhari atau dalam hadis Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Masyhur. Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni ambil pada Bukhari lah. Seperti syarahnya pada muka surat 149 hadis yang ke-98. Pergi tengok Kalau mengaku ahli hadis, hadis ni tak saya jumpa, teh geh-geh baru nak cari, yang buat malu company buah bahasa gitu sikit. Kata dia, maka dengan hadis ini ialah jadi dalil bagi harus jampi dengan Fatihah dan dengan mana-mana ayat Quran, serta harus mengambil upahnya. Pasal Rasulullah kata betul orang buat. Dan Rasulullah tak pernah ajar sebelum tu. Ni nak menunjukkan bahawasanya ada ijtihad sahabat betul. Itu ulama kita dia bagi hukum, orang kata apa, mereka lebih cermat daripada kita. Ni sebab nak buat hukum akam ni. Bahkan berkata setengah-setengah ulama fiqh, hadis inilah asal dalil bagi harus upah mengupah, sebagaimana yang maklum dalam kitab-kitab fiqh. Antara hadis yang mula-mula membicarakan kebolehan upah mengupah bukan saja bab jampi, tapi buat kerja ni ambil upah ni, baju simen ni upah ni, korek lubang ni macam ni, rata tanah ni macam ni, cangkul buat batas ni macam ni, ambil angkut barang ni macam ni, jadi kerani ni tukar tulis ni upah ni, boleh. Ni dah dalil hadis dah. Maka di manakah syirik bagi jampi? Mana syirik dia? Kalau syirik, Rasulullah nanti kata dia, mu duk baca Fatihah, duk jampi pula kawan sakit, syirik. Mana ada Rasulullah kata itu? Seingat saya dalam hadis itu Rasulullah kata, ada baki lagi tak kambing? Seingat saya dalam hadis itu ada sebut itu, kok dia tak sebut sini. Rasulullah siap tanya lagi, qad asab betul kamu buat ni betul dah, betul ada lagi tak baki kambing ni? Kalau ada aku nak sikit. Dia pergi tengok hadis. Yang ngaji pun lama tak pergi tengok hadis-hadis ni. Saya pun kalau ngajar pun jarang buat masa ni. Kalau kat luar ni tak pernah saya mengajar hadis. Kat pondok pun saya tak mengajar hadis. Saya ada orang lain mengajar. Ngaji ni masa duk ngaji dulu, ingat-ingatan hak tu. Tu yang tak apa nak ingat kambing apa ekor apa ekor. Tapi ada, kita duk lalu. Saya ingat tu dalam hadis tu itulah Rasulullah tanya, ada lagi tak kambing? Baik. Maka di manakah syirik bagi yang jampi? Dengan umpama ayat-ayat Quran itu, pulanglah kita kepada kitab-kitab fiqh bagi ulama-ulama kita yang mengatakan memang keharusan ada untuk masalah menjampi dengan ayat Quran. Jadi pahaman-pahaman duk kata syirik, baca Yasin syirik, duk minum air Yasin syirik, ni apa bala ni? Demo itulah bala Baik. Maka janganlah kita jadi keliru dengan sangkaan-sangkaan siapa ni? Wahabiyah. Wahabi ni bukan dah 3 hari zaman kita, lama dah. Dah ulama tulis beribu-ribu, belah-belah, rasa dekat puluh-puluh ribu ada ulama kita tulis kitab duk menyangkal pahaman Wahabi. Duk pelik ni, ada orang kata Wahabi ni tak ada sebenarnya. Pelik kau. Tu lagi kita pelik tu Wahabi tu. Dia duk pahaman Wahabi, kata dia Wahabi ni tak ada sebenarnya. Pelik kau. Dalam bodoh, merakak bodoh dia tak bodoh lagi. Abang Wahabi pun kata ada Wahabi. Abang pada bawa pahaman Wahabi dia pun kata ada Wahabi. Pada masalah baik, jangan jadi keliru pada sangkaan Wahabiyah pada masalah maulid hingga akhir itu apa? Maulid, lagi apa? Masalah tawassul, lagi apa? Masalah berkat, 3 perkara lah. Kalau ikut ni sebab kita dah bicara dulu. Dan lain-lain lagi pun begitu juga yang seumpama itu. Duk baca selawat syifa, syirik. Lagi apa? Selawat tafrijiyah, syirik. Duk baca ilahi lastulil firdaus tu, yang tu tak mau masuk syurga.
duduk apa? Duduk kat RNR pelik-pelik pokok ni. Pemahaman dia tu. Maka lazimlah kita dengan menurut jumhur ulama kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada buhbuhal jannah, man arada buhbuhal jannati falyalzimil jama'ata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa ma'al isnaini ab'adu. Buhah ni tak ada dalam kepala saya ni. Artinya barang siapa kehendak ia akan kemewahan syurga, siapa yang nak duduk di dalam syurga ni memang tempat balas baik lah, dapat sampai bermewah-mewah dalam syurga, maka hendaklah lazim ia, siapa-siapa yang nak macam ni, dia kena lazim dengan jamaah. Faham jamaah pun dalam hari-hari lain sebut macam mana? Sawadul A'zam. Siapa dia Sawadul A'zam ni? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka sesungguhnya syaitan syaitan ni dia suka serta orang-orang yang seorang. Kerasnya kalau pahaman Wahabi ni, dia pahaman pelik daripada jumhur ulama. Walaupun dengan sebab dia pelik tu, orang lain yang ikut, hak ramai ikut tu, hak banyak cerdik daripada dia lagi. Tak faham sudah masa tu balik. Jadi ramai dia tu bukan ramai yang tak hak. Nak kira ramai, pun Yahudi Nasrani ramai. Ramai ni atas kata jumhur ulama yang nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni kata umat Muhammad pun dengan mana ulama ummati, ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Itulah maksud jamaah yang dimaksud berdasarkan hadis-hadis lain. Maksud jamaah tu, syaitan ni dia kata suka dengan orang seorang. Pupak Wahabi ni dia pelik. Dalam satu negeri tu jumpa seorang, dalam jumpa negeri tu jumpa seorang hak pelik-pelik. Kalau ada pun 2 orang 3 orang, 2-3 orang ni tak istilah ramai. Dalam istilah jamaah ni, yang ni masih hukum syadz. Baik, itu tengok berdasarkan hadis-hadis lain lah saya sebut tu kan. Kalau bahasa kitab ni berdasarkan hadis ni terjemah macam ni ialah, dan ia serta 2 orang ni, syaitan ni kata dia serta 2 orang lebih jauh. Kalau 2 orang lebih jauh, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 100 orang, 1000 orang, tambah jumhur ulama ahli sunnah jemaah, memang dia tak boleh nak tipu dan berdaya. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isnani khairun minal wahidi wa salasatu khairun min isnaini wa arba'atun khairun min thalatha fa alaikum bil jamaah fa inna Allah ta'ala lan yajma'a ummati illa ala huda. Kata dia, artinya 2 ni lebih baik daripada 1. Terlebih ni khairun, lebih baik, ada baik tinggal situ. 2 ni lebih baik daripada 1, dan 3 terlebih baik daripada 2. Ni ada baik, tadi tak ada. Dan 4 ni terlebih baik daripada 3. Maka lazimlah, jadi faham CP ni apa, mana lebih besar jamaahnya, tu yang kita kaedah ambil jumhur ulama. Maka lazimlah kamu akan jamaah, ambil jamaah cari jamaah besar. Pasal apa? Jemaah besar tu lebih terpelihara keadaan mereka di atas kebenaran berbanding dengan jemaah yang kecil-kecil. Atau prinsip ulama kita syarah siap lama dah benda tu. Satu, kita ada ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Ikut mazhab ni, yang tu adalah lebih terpelihara daripada golongan yang tak mau mazhab. Pasal apa? Tu golongan kecil-kecil. Ulama kita sejak pada dulu duk ikut ulama-ulama mutabar ni. Siap. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghimpunkan Allah Ta'ala ni akan umatku melainkan di atas petunjuk. Takkan berhimpun, takkan berkumpul umatku. Ni pun syarah ulama kita, siapa umatku ni? Yang jamin Rasulullah kata umatku ni siapa? Disyarah oleh para ulama, dijamin oleh Rasulullah umatku ni apa? Ahli mujtahid di kalangan umatku, fuqaha di kalangan umat aku. Maksudnya orang yang reti agama di kalangan umatku.
Tu maksud ummati. Ummati ni bukan semata-mata mengucap kalimah syahadah walaupun tak semayang, walaupun masih status Islam, cuma pasik. Yang tu umat yang dimaksud sini tak? Memang yang tu kalau selagi masih nama Islam, masih umat Nabi SAW. Tapi yang Rasulullah sebut, la yajma'allahu ummati, ada sebut dalam hadis lain, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umat aku takkan berkumpul di atas benda sesat. Maksud umat aku tu siapa? Bukan sebarang umat, tapi umat tu adalah ulama'u ummati. Pasal yang tu yang memang jamin adalah umat Nabi SAW. Adapun umat Nabi yang macam buih laut ni, yang ni ada yang boleh jadi cukup SOP, ada tak cukup SOP, ada yang dapat CP-CP, ada yang tak boleh berlepas diri melainkan dengan syafaat daripada Nabi. Yang ni tak termasuk dalam orang yang memang diyakini umat Nabi SAW. Yang dijamin umat Nabi ni yang betul-betul memang umat Nabi, tak akan terkeluar senarai sebagai umat Nabi. Itu yang siapa dia ni? Mereka itulah umat ulama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa dia ulama di kalangan umat Nabi Muhammad ni? Ulama mujtahidin. Bahas banyak ni kalau kita belajar dalam ilmu usul, dalam ilmu usul fiqh. Siapa dia ummati, dia bahas dalam bab ijma'. Dia ada bahas itu. Jadi kalau ulama-ulama ni bersetuju, berpakat di atas benda yang satu-satu perkara yang bicara ni, khasnya masalah sambut Maulid Rasul, masalah tawassul, masalah ambil berkat dengan baca ayat Quran, sepakat mengatakan benda ni tak ada masalah, tak ada istilah syirik pun kat situ. Jadi pakailah pendapat ulama yang ijma' ni, pendapat ulama yang ramai ni, daripada pendapat terpinggir ni yang mereka duk hukum syirik, padahal tak ada apa syirik pun. Macam mana kita dah bicara. Marilah anak-anak taruh ingatan kejadian dan zahir Muhammad Abdul Wahab dengan cara ringkas. Ni nak cerita khas Wahabi, sejarah Wahabi lah. Jadi kita ngaji Wahabi pula lepas ni. Tu kalau aku menyambi nanti kita tengok ada kitab Tuan Guru Haji Cik tu, saya memang cadang nak baca. Dah kita tengok munasabah ni nanti, tengok nak baca dia dulu ke, tengok tengah-tengah ke nanti, tengok munasabah kot. Saya pun tak tengok lagi risalah dia tulis tu. Tahu tu dengar lama dah, tapi ni ada di tangan ni, nak tengok dulu. Kalau ada munasabah kita selit yang sambil baca ni, sambil baca kitab tu, kita baca pi. Kalau yang tak ada kitab tu, kita kopi putus setiap ni. InsyaAllah. Jadi kita situ dulu lah malam ni. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salatin ala sayyidil khalqika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala 'an dzikrika. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك